Siapa penentang Islam yang sebenar? Dalam tulisannya bertajuk Reformasi diimport melawan gelombang hijau, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang terus menghasut rakyat. Kononnya slogan reformasi digunakan bagi menjatuhkan Kerajaan Barisan Nasional dengan cara yang tidak demokratik oleh kumpulan yang dinamakan bersih dengan tujuannya yang tidak bersih. PAS mengundurkan diri daripada kumpulan itu setelah mengkaji sedalam-dalamnya kerana tiada faedah bertempur dengan anggota polis melalui perancangan yang jahat bermotifkan politik kotor yang diatur oleh pihak asing yang datang menjajah lagi secara baharu, katanya. Beliau mendakwa pemimpin DAP mendedahkan wajahnya yang sebenar terhadap Islam dengan membuat kenyataan kemarahan terhadap kejayaan PAS yang diberikan nama gelombang hijau dalam pilihan raya umum ke-15 baru-baru ini. Sehinggakan berlakunya gerakan bagi menghalang penubuhan kerajaan oleh Perikatan Nasional yang disertai oleh PAS dengan cara yang terang lagi bersuluh walaupun melalui tangan-tangan gaib yang tersembunyi, ujar Abdul Hadi. Dalam rencananya, Abdul Hadi dipercayai bukan menyerang DAP tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berjaya menubuhkan kerajaan perpaduan setelah akur kepada titah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Majlis Raja-Raja Melayu yang disebut oleh Timbalan Pengurusi Perikatan Nasional itu sebagai tangan-tangan gaib yang tersembunyi. Sasaran Presiden PAS itu diperjelas dengan perenggan seterusnya. Ditelanjangkan dirinya sendiri betapa slogan menentang rasuah, perompak lanun dan segala salah laku hanya penuh kepura-puraan sahaja. Hal ini jelas berlaku apabila semua pihak yang dikutuk tersebut diajak untuk bergabung bersama dan diajak sesiapa sahaja dalam kerajaan yang dibentuk bagi mencukupkan jumlahnya dengan cara begitu rupa tanpa rasa malu, sindir Abdul Hadi. Sesungguhnya rencana Abdul Hadi kali ini amat biadab kepada Yang di-Pertuan Agong seperti mana rencananya terdahulu yang mengumpamakan baginda seperti pengadil permainan bola sepak yang menambah waktu kecederaan walaupun perlawanan sudah tamat. Hakikatnya semua pihak yang kini berbondong-bondong meninggalkan Bersatu dan Perikatan Nasional di Sabah berbuat demikian atas kerelaan mereka sendiri kerana menyambut seruan Yang di-Pertuan Agong. Para pemimpin politik yang insafi keperluan negara untuk maju ke hadapan sudah letih bertelagah antara satu sama lain tanpa ketahuan. Salahkah mereka menyokong kerajaan yang diterajui Pengurusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim demi sama-sama menggemling tenaga untuk masa depan negara? Namun, Abdul Hadi memilih untuk mempelekeh mereka yang menyokong kerajaan perpaduan saranan Yang di-Pertuan Agong pimpinan Anwar Ibrahim itu. Cara terkini kumpulan tersebut ialah mewujudkan gabungan yang bersedia mencari kemenangan dengan wajah yang berubah-ubah melalui sokongan pihak Islam yang bebal dan pihak yang nyata bermusuh terhadap Islam. Perjuangan mereka melalui ideologi pragmatik yang disembunyikan dan berpura-pura dengan wajah yang dapat menarik kalangan yang beragama sehingga boleh ditipu atau disebabkan oleh jahil agama atau tidak beragama, tegas beliau. Kebetulan Anwar baru sahaja mengadakan program pertemuan Mahabah Perdana Menteri bersama ulama dan asatizah di Seri Perdana Putrajaya Ahad lalu. Adakah mereka semua bebal sehingga tertipu dengan apa yang disebut oleh Abdul Hadi sebagai berpura-pura? Malah pemimpin tertinggi PAS itu menganggap apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri ke-10 adalah satu penipuan. Sedangkan dalam ucapannya pada program tersebut, Anwar Ibrahim menegaskan kesopanan dan tata susila dikekalkan serta kemuliaan Raja-Raja Melayu dipertahankan dan perkenan baginda adalah penting. Matlamat kita adalah untuk menjaga negara. Saya mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan saya terima baik teguran rakan-rakan. Kuasa itu tidak membuat kita rasa angkuh dan takabur. Politik itu bukan kesempatan kita untuk bina kekayaan, tunjuk kehebatan dan keangkuhan atau memperkayakan sanak saudara kita, ujarnya. Anwar menekankan semua mesti patuh kepada hukum tanpa rasuah, tanpa kompromi. Saya mau buktikan bahawa ada orang Melayu, anak Melayu yang gunakan kuasa dia untuk menjaga dan membela nasib rakyat terbanyak. Saya nak buktikan bahawa orang yang percaya kepada Islam itu dihormati, diyakini kerana prinsip rahmah dan keadilan yang ditegakkan. Tegas Perdana Menteri. Ahli Parlimen Marang itu menggunakan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ibrahim ayat 46 hingga 47 untuk menguatkan hujahnya. Namun kami yakin kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menggagalkan penipuan mereka pada akhirnya, kata Abdul Hadi. Terjemahan surah tersebut berbunyi begini. Dan sesungguhnya mereka telah membuat makar, iaitu perancangan tipu daya yang besar padahal di sisi Allah jua balasan makar mereka itu. Dan sesungguhnya makar mereka itu amat besar sehingga gunung-gunung dapat lenyap kerananya.
Kerana itu janganlah sekali-kali kamu mengira Allah akan memungkiri janjinya kepada para rasulnya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi mempunyai pembalasan. Benar demikian janji Allah Subhanahu Wa Taala yang menggagalkan segala perancangan puak yang menentang Islam yang sebenar. Berdasarkan senario yang berlaku hari ini, siapa yang telah digagalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bukankah Perikatan Nasional yang juga dianggotai oleh PAS? Fikir baik-baik, siapa yang begitu bersungguh-sungguh mahu bekerjasama dengan pihak yang hari ini dikata sebagai perasuah, perompak dan lanun sebelum pilihan raya umum ke-15 lalu? Siapa yang mengutip kononnya 10 akuan bersumpah daripada kalangan ahli parlimen mereka yang hakikatnya melanggar undang-undang anti lompat? Islam tidak mengizinkan perpecahan kaum, jauh sekali melontarkan fitnah jahat. Justru siapa pada saat ini yang tindak tanduknya menentang Islam yang sebenar? Rakyat memerhati.